Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini cikgu nak ajar tentang pengenalan kepada kimia bab 1 tingkatan 4. So maksud kimia ialah salah satu bidang ilmu sains yang mengkaji tentang struktur, sifat, komposisi dan interaksi antara jirim. Jadi bahan kimia ni bukan je ada kat mamal, dekat sekeliling kita pun ada. Contoh bahan kimia dalam kehidupan seharian. Contoh yang pertama, dalam sebiji kek sahaja ada macam-macam bahan kimia. Ada pengawet, pewarna, perisa, pengantioksida dengan penstabil. Contoh pengawet dia letak dalam kek supaya kek tu tahan lama. Pewarna supaya lagi menarik kita nak makan. Perisa contoh ada perisa coklat, perisa blueberry, perisa carrot dan sebagainya supaya lagi sedap. Okey, next, dalam ubat-ubatan pun ada juga bahan kimia. Contohnya antibiotik, nak bunuh bakteria, kita ada antiseptik, vitamin, kemioterapi, analgesik. So dalam industri contohnya cat, polimer, kaca, seramik, deterjen, semua tu adalah bahan kimia. Dalam pertanian contohnya herbisid, pestisid, fungicide, baja dan juga hormon juga mengandungi bahan kimia. Jadi kimia ni digunakan secara meluas dalam kehidupan seharian kita. Sebab itulah kita nak belajar dan mengkaji tentang struktur, sifat, komposisi dan interaksi antara jirim. So, perkembangan teknologi kimia dan sumbangan teknologi kimia, kalau kita tengok peredaran zaman, kalau zaman dahulu kala kita hanya mengawet makanan dengan garam ataupun gula. Jadilah contohnya ikan masin. Bila zaman beredar, kita dah awet daging menggunakan proses pembekuan sebab kita dah ada freezer, kita dah ada peti ais. Dan bila meningkat zaman, kita dah awet makanan melalui nanoteknologi, di mana contoh kita ambil dekat negara Australia, di mana rotinya ada diselitkan nanokapsul, di mana nanokapsul di dalam roti tu dimasukkan minyak ikan kod, di mana dia membantu penyerapan zat-zat besi di dalam badan manusia. Dia tidak lagi roti biasa, dia roti dengan lebih zat besi. So bila kita makan roti tu, sebab dia elemen zat besi tu, elemen minyak kod tu dimasukkan dalam nano kapsul yang besar sangat kecil. Bila masuk di dalam badan manusia, surface area dia tinggi, senanglah dia nak dissolve, senanglah badan kita nak serap nutrien tersebut. Jadi itulah perkembangan teknologi dari zaman dulu kala. Daripada ikan kering saja, kita dah ada peti ais, pembekuan. Last kali kita awet makanan, kita nak bantu makanan tu diserap daripada badan, pun menggunakan teknologi kimia melalui teknologi nanoteknologi. A very small things, kita jadikan dia sangat kecil untuk digunakan di dalam badan manusia. Okey, dan kerjaya yang berkaitan dengan bidang kimia ada banyak. Contohnya dalam bioteknologi, ada orang boleh jadi penyelidik bioteknologi, jurutera bioperubatan. Dalam bioteknologi contohnya pokok, dia kaji macam mana nak tingkatkan kualiti buah tersebut. Macam mana pokok ni nak tanam dalam masa setahun supaya dia berbuah 2-3 kali lagi banyak berbanding zaman dulu. Dalam pharmaceutical, contohnya kejaya adalah ahli farmasi dan doktor untuk buat ubat, untuk rawat orang. Dan dalam kerjaya kosmetik, ada ahli kimia kosmetik nak hasilkan kosmetik yang dapat membantu mencantikkan orang. Contoh iklan yang baru-baru ni apa? Hyaluronic acid. It's kind of acid, dia juga bahan kimia. Bila kita pandai menggunakan dia, kita boleh meningkatkan kecantikan. Contoh kejayaan yang lain, teknologi hijau, ahli kimia. Contohnya boleh jadi jurutera juga. Dan dalam nanoteknologi, jurutera nanoteknologi, ahli sains pemakanan. Jadi bidang kimia ni besar dan luas. Okay, next kita pergi kepada penyiasatan saintifik. So dalam penyiasatan saintifik ni ada step-step dia yang kita kena hafal, 11 step. So kita yang pertama membuat pemerhatian menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa dan bau untuk kumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Bila dah buat pemerhatian, kita buat inference sebab. Contoh, kenapa benda tu berlaku? Kita buat sebab kenapa dia berlaku menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan suatu peristiwa. Dan barulah kita kenal pasti masalah. Sebenarnya masalah apa yang kita nak tanganinya. Mengemukakan soalan berdasarkan inference yang dibuat. Dan kita buat hipotesis berdasarkan masalah. Kita boleh guna semakin ataupun jika maka.
Hipotesis ni adalah membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas. Dia contohnya semakin bertambah pemboleh ubah dimanipulasi, semakin bertambah ataupun berkurang pemboleh ubah bergerak balas. Dia adalah hubungan antara yang dimanipulasi dan bergerak balas. Dan barulah kita kenal pasti pemboleh ubah. Kat sini kita ada 3 jenis pemboleh ubah. Kita ada dimanipulasi, bergerak balas dan juga dimalarkan. Dan kita kena kawal pemboleh ubah tersebut, di mana kita boleh mainkan pemboleh ubah yang dimanipulasi untuk melihat hubungannya terhadap yang bergerak balas. Dan barulah boleh rancang eksperimen. Nak pakai bahan apa, radas apa, kita kena keluarkan. Bila dah buat eksperimen, kita akan kumpul data dan kita akan tafsir data, membuat kesimpulan dan menulis laporan. Itulah penyiasatan saintifik. Satu kaedah sistematik yang diguna pakai oleh ahli sains atau penyelidik untuk menyelesaikan masalah berkaitan sains. Dan penggunaan, pengurusan dan pengendalian radas serta bahan kimia. Jadi makmal, selalu kita tahu bila study bab kimia ni, kita akan masuk makmal. Makmal ialah satu tempat yang penting dalam pembelajaran kimia. Makmal juga tempat yang bahaya. Justru para pelajar perlu mematuhi peraturan am di dalam makmal. Antaranya kena pakai kasut yang bertutup, pakai sarung tangan jika perlu, pakai glove kalau kita nak handle bahan kimia. Kalau kena kat tangan kita nanti, tangan kita ni akan terhakis sebab asid dengan alkali yang tinggi ni sifat dia menghakis. Dan kena pakai pelitup muka, kita kena pakai goggles. Kacamata ni kena pakai sebab apa? Sebab kalau terpercik chemical tu sangat bahaya. Kita nak lindungi mata kita. Tak boleh makan dan minum sebab kita tak nak makanan kita tu terdedah dengan bahan kimia. Kita tak nak ada contamination. Kita kena pakai lab coat. Kita kena makmal sentiasa kemas. Contoh yang lain, jangan main lari-lari. Pastikan kita susun mengikut label yang betul supaya contoh bahan yang toksik tu label dekat tempat yang toksik. Dan patuhi semua arahan dan dapatkan maklumat keselamatan yang mencukupi. Okey, dan alat pelindungan diri dan peralatan keselamatan. Tujuannya nak lindung diri kita, nak elakkan kemalangan. Yang paling basic kena ada kacamata, goggles. Topeng muka kena ada sebab selalu dalam amal ni banyak terdedah kepada bahan kimia yang cepat meruap. So kena ada topeng muka, sarung tangan, baju makmal dan kasut makmal. Ini semua nak melindungi kita. Peralatan keselamatan yang lain, kita akan ada kebuk wasap. Ini fume hood ni standard lah dalam makmal. Sebab bila nak handle satu eksperimen yang akan meruap, kita buat di dalam ini. Dan kena ada pancuran air dan eye wash. Ini jika berlakunya kemalangan, satu emergency yang kena ada di dalam amal adalah eye wash dan pancuran air. Kita nak basuh badan kita yang terkena. Yang paling penting eye wash lah. Kalau mata, contoh mata terkena sepihan sedikit asid atau alkali, cepat-cepat basuh dengan eye wash. Kita nak dilutekan dia. Dan kena ada alat pemadam kebakaran dan pencuci tangan. Okay, next, penyimpanan bahan kimia. Macam mana bahan kimia tu disimpan? Okay, kita tengok ada banyak jenis bahan kimia dan banyak jenis cara simpanannya. Penyimpanan bahan kimia ni, kebanyakan bahan kimia di dalam makmal adalah berbahaya. Perlu disimpan dengan cara yang betul untuk elakkan kemalangan. Contoh yang pertama, bahan reaktif. Contohnya seperti logam, lithium, natrium, kumpulan 1, kalium disimpan di dalam minyak parafin untuk mengelakkannya bertindak balas dengan air di udara. Sebab apa? Sebab logam ni bila dia tindak balas dengan air, dia akan menghasilkan satu tindak balas yang sangat kuat. Contoh kita ambil logam lithium, Li. Bila Li ni bertindak balas dengan H2O, dia akan jadi lithium hydroxide dengan hydrogen gas. So dia sangat reaktif. So it's quite kita kena jagalah, jangan kita tak nak dia tindak balas dengan air di udara. Kita simpan di dalam larutan minyak parafin yang dalam tu tiada air ataupun udara. Dan hidrokarbon dan pelarut organik. Okey, cecair ni dia senang meruap serta senang terbakar. Seperti hidrokarbon dan pelarut organik perlu disimpan di tempat yang gelap, teduh, jauh daripada cahaya matahari. Sebab tu kita nampak hidrokarbon dan pelarut organik ni, bekas-bekas dia semua warna dia warna yang telap, warna yang gelap. Dan bahan yang senang terurai. Bahan yang senang terurai dengan kehadiran sumber cahaya seperti asid nitrik pekat, lautan hidrogen peroksida, lautan argentum nitrat, cecair bromin dan cecair klorin perlu disimpan dalam botol yang gelap.
Bahan yang mempunyai nilai pH yang sangat rendah atau sangat tinggi, maksudnya bahan yang sangat asid, dan bahan yang sangat basic, yang sangat acidic dan yang sangat beralkali, boleh disimpan dalam kabinet penyimpanan khas dan dikuncikan. Dan yang terakhir, logam berat dan bahan toksik. Contohnya kita ada logam toksik seperti merkuri, plumbum dan sebagainya, perlu disimpan di tempat yang khas dengan berlabel. Kalau ada korosif, kena ada tanda tangan, yang macam tangan korosif tu. Kalau dia adalah sangat bertoksik, kena gambar tengkorak tu. Okey, dan kita pergi kepada pelupusan bahan kimia. Pelupusan bahan kimia yang tidak mengikut prosedur akan menyebabkan pencemaran alam sekitar, merosakkan habitat flora dan fauna dan membahayakan kesihatan manusia. Jadi kita macam mana nak lupuskan dia? Setiap bahan kimia tu dia ada berbeza-beza cara dia. Contohnya hidrogen peroksida. So kita kena buat apa? Sebelum nak buang dalam sinki, kita kena dilutekan dia dulu. Kita kena campurkan dengan air. Kerana apa? Sisa hidrogen peroksida pada kepekatan rendah boleh dituang ke dalam sinki. Kalau kepekatan tinggi tak boleh. Dan kita ada sisa pepejal. Ni kena masukkan dalam bekas khas yang ditunjukkan di dalam akmal. Pelarut organik dengan hidrokarbon ni, dia tidak boleh dibuang ke dalam sinki atau longkang, akan menyebabkan pencemaran. Jadi masukkan ke dalam botol yang telah disediakan di dalam akmal. Bahan yang mempunyai pH rendah, very acid, dan pH yang tinggi, yang beralkali, kita kena buat apa? Kita kena buang juga di dalam bekas yang bertutup dan dilabelkan di dalam akmal. Tak boleh terus buang ke dalam sinki. Logam berat dan bahan toksik pun sama. Kita kena buang larutan tersebut di dalam kebok wasap. Dalam kebok wasap tu, kita kena sejatkan dia. Seterusnya sisa logam berat diikat dengan teliti dan dimasukkan ke dalam tong untuk sisa logam berat. Secara kesimpulannya lah, pelarut organik, logam berat, bahan berasid ni semua tak boleh buang ke dalam sinki. Semua kena sediakan botol khas. Bahan yang beruap, contohnya alkohol dan sebagainya, pun kena bersimpan dalam bekas yang bertutup. Okay, next. Kita pergi kepada subtopik seterusnya, langkah pengurusan kemalangan di dalam akmal. Memanglah kemalangan ni satu benda yang kita nak elak kalau berlaku di dalam akmal. Jika dia berlaku, apa yang kita nak buat? Yang pertama, maklumkan kemalangan kepada guru atau pembantu makmal dengan segera. Yang kedua, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan murid. Ketiga, sekat tumpuhan daripada merebak ke kawasan lain dengan membuat sempadan menggunakan pasir. 4, bersihkan tumpahan bahan kimia. 5, lupuskan tumpuhan bahan kimia tersebut. Contohlah, jika berlakunya, selalu kemalangan berlaku pasal termometer. Sebab ramai yang handle termometer. Kadang-kadang setiap murid akan dapat satu, ataupun 2 orang murid akan dapat satu termometer. Kerap berlaku termometer pecah. Jadi berlakunya tumpahan merkuri. Sebab dalam termometer ada merkuri. Jadi merkuri ni mudah meruap pada suhu bilik. Wap merkuri akan menjadi udara beracun. Jadi kita tidak boleh sentuh tumpahan merkuri kerana merkuri boleh diserap melalui kulit. Kita pun tak boleh hidu. Kerana simptomnya bila berlaku, kita akan jadi loya, batuk, muntah, cirit-cirit, cirit-birit dan sebagainya. Jadi apakah langkah yang perlu dilakukan? Kita perlu maklumkan kemalangan kepada guru atau pembantu makmal. Jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Tabur serbuk sulfur. So kita akan gunakan sulfur untuk mengelakkan merkuri itu daripada terus meruap dan menjadi gas yang berbahaya. Hubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat. Okay, dream big, stay positive, work hard and enjoy the journey. So kalau korang fikir chemistry ni secara indah, sebenarnya dia tidaklah sesusah mana. Contoh, kita ambil elemen copper dengan tellurium. Bila kita gabungkan jadi cute. Korang adalah seorang yang comel. Okay, next, pergi kepada soalan. Soalan ni adalah tentang apa yang kita ulang kaji tadi. Contohnya, kimia merupakan kajian mengenai dengan kita struktur, sifat dan interaksi antara jirim. So, kita nak study tentang komposisi, struktur, sifat dan interaksi antara jirim. So, korang kena buat latihan bila korang buat ulang kaji supaya apa yang kita belajar tu senang, kita boleh terus faham. Okay, next, nyatakan 4 bidang kimia. So, kimia ni ada kimia organik, kimia tak organik, kimia fizikal, kita ada juga biokimia, neurokimia pun boleh, ambil 4 je. Okay, dan kita pergi kepada deterjen, merupakan tegangan permukaan antara air dengan
kotoran. Digunakan untuk menyingkirkan kotoran. Untuk memecahkan tegangan permukaan air dengan grease. Digunakan untuk menyingkirkan kotoran. Paracetamol, dia adalah ubat. Dia juga adalah bahan kimia. So, dia digunakan untuk mengurangkan kesakitan. Garam pula digunakan sebagai bahan pengawet dalam proses penghasilan ikan masin. Sebab gambar dia tak jelas, so sampai di sini sahajalah kita buat ulang kaji. So, inilah bab 1. So, siapa yang nak request untuk bab 2, bab 3 dan bab 4 dan seterusnya, kita akan buat ulang kaji. Okey, itu je untuk hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye.